Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now we proceed with chapter 4. Okay, dalam slide ni, chapter 5 tapi sebenarnya ni adalah chapter 4 lah, e-commerce security and payment system. Okay, so kita akan mula sekarang. Okay, so kita akan mulakan dengan cyber war. So ini adalah discussion. So awak akan berbincang dalam kelas Dr. Suzaida untuk di slide. Okay, then seterusnya masuk pada e-commerce security environment. Scope of the problem. Okay, ini adalah skala masalah. Okay, overall size of and losses due to cybercrime is unclear. So maksud dia berkata kat sini, size dan juga kerugian disebabkan cybercrime ni adalah tidak berapa jelas sebenarnya sebab impact dia terlalu random dan terlalu besar. Okay, so ada yang diwar-warkan bagi tahu tentang kerugian, ada yang tak update tentang kerugian itu, which is macam dia memilih untuk just simpan sendiri je. So jadi kita tak tahu berapa betul-betul sebenarnya kerugian yang disebabkan oleh cybercrime atau jenayah cyber ini. Okay. McAfee Center for Strategic and International Study, okay, global economic impact of cybercrime and cyber espionage between 455 billion to 600 billion. So ini adalah daripada McAfee. McAfee ni tahu salah satu syarikat yang juga mengeluarkan antivirus, okay. Mereka bagi tahu kalau ikut secara keseluruhan atau secara global, okay, kerugian yang disebabkan oleh atau impak yang disebabkan oleh cybercrime ni dan juga cyber espionage ni adalah antara 455 billion dolar hingga 600 billion dolar. Okay, setahun. So report by security product provide indicates increasing in cybercrime. So kita boleh nampak atau mereka pun berjaya kesan, okay, jenayah cyber ini makin lama makin bertambah. Okay, sebab apa? Sebab hacker makin lama makin pandai, makin ramai. Okay. Online credit card fraud one of the most high profile forms. So online credit card fraud ni adalah jenayah yang melibatkan credit card. Antara yang paling senang kena jenayah cyber ni lah. Okay. So saya share sikit lah. Saya pun baru kena juga beberapa minggu lepas. Dia tolak bukan credit card tapi debit card. Debit card saya, biasalah kita kadang-kadang kita tap ni tak apa lagi. Okay, dia inform kat kita kan kita tap tu kita pakai untuk apa. Tetapi untuk yang bila kita daftarkan kat bank itu untuk pembayaran online. Okay. So saya banyak subscribe seperti saya punya servis daripada Apple. Google Services pun saya gunakan saya punya debit card. Lepas tu saya punya Touch 'n Go e-wallet, which is saya buat direct bank, which is kalau saya scan saya punya Touch 'n Go e-wallet kat telefon, Touch 'n Go e-wallet saya tak ada baki pun, tapi dia akan terus direct tolak daripada akaun bank saya. Dan lepas tu saya punya Google Play Services pun sama juga. Kadang-kadang saya ada buat pembelian online ke apa ke, so dia akan terus tolak daripada akaun bank saya. Dan ada beberapa masa yang saya tak gunakan apa-apa services, saya tak buat apa-apa pembelian, tiba-tiba dia keep tolak. Kira-kira dah 100 lebih dah. Dalam masa beberapa hari. Dia tolak sikit. Ingat kita tak sedar agaknya. Sebab noti masuk dekat dalam kita punya WhatsApp. Dalam kita SMS. Okay. So, bila saya call bank, saya terus minta freezekan account dan bank pun dapat detect itulah daripada Google Services. So ada yang saya tak buat pembelian tiba dia tolak sendiri. So untuk elakkan daripada keep tolak, so bank freezekan akaun bank saya, tukar kad bank yang baru. So tak ada penolakan lagi lah yang berlaku dan juga saya dapat balik duit saya lah. Okay. So underground economy marketplace sells stolen information, malware and more. So biasanya market-market yang underground yang di mana mereka bukan bersaiz besar, okay, still keep surviving dalam pasaran. Mereka kadang-kadang jual information, okay, untuk dapatkan duit lah, dana, okay, ataupun malware. Malware tu adalah data-data yang digunakan untuk yang hasil dapat daripada curian lah. Okay, so bila mereka bukan install, bila mereka ada bug yang menyebabkan malware kat dalam komputer orang, mereka boleh steal data daripada komputer orang. So, data itu mereka jual untuk dapatkan duit. What is good economic security? So, apakah security yang bagus? To achieve highest degree of security, you need new technology, organizational policies and procedure, industry standard and government law.
So, untuk dapat degree of security yang sangat bagus ni, anda sentiasa menggunakan teknologi yang baru. Lepas tu, mestilah kena dengan polisi syarikat dan juga prosedur syarikat. Okay, menepati polisi dan prosedur syarikat. Dan juga mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan oleh government dan juga industry standard. Maksud standard ni lah pensyarikatan atau standard dalam industri. Ada faktor atau faktor-faktor lain yang menyebabkan atau yang membolehkan security e-commerce ni jadi bagus adalah time value of money lah. Bila kita gunakan melabur untuk kita tingkatkan security. So, dengan itu dalam masa yang singkat, kita dapat sistem security yang bagus lah. Dan seterusnya adalah cost of security versus potential loss. So, makin banyak kita melabur untuk um, tingkatkan security, so makin kuranglah loss kita. Security often breaks at weakest link. So biasanya security akan ditembusi dekat link-link yang lemah. Link-link lemah ni maksud link-link yang kurang protection. So security yang ada tak kuat. So dengan itu dia mudah di-breach atau di-break untuk orang masuk dan juga steal data. Okay, so ni adalah e-commerce security environment. So kalau awak tengok untuk satu-satu data itu, dia diprotect oleh teknologi solution, diprotect oleh organisational policy and procedure dan juga diprotect oleh law and industry standard. So, untuk tembus ke satu-satu data itu bukan mudah kalau misalnya awak ada security yang bagus. So, awak akan ada protection daripada teknologi, daripada prosedur dan juga polisi syarikat. Okay, contohnya prosedur polisi syarikat ni adalah bila awak nak akses satu-satu data, awak perlu kebenaran beberapa orang. Maksudnya bukan mudah untuk awak masuk. So, bila awak mohon untuk dapatkan akses untuk masuk dan awak kena register untuk masuk untuk gunakan data tersebut, so pemantauan daripada syarikat tu akan jadi lebih ketat lah. Dan syarikat boleh kawal lah siapa yang akses, siapa yang mencuri data, siapa yang gunakan data untuk benda lain. So, syarikat boleh pantau. Dan juga polisi dan prosedur syarikat ni disokong oleh undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan, daripada perindustrian sendiri. Okay. Macam mana data-data tu disimpan. So, mereka dah tetapkan undang-undang lah. Okay. So, dengan itu orang takutlah nak breach of data sebab takut nak break the data sebab ada undang-undang yang melindungi syarikat. So, ini adalah customer and merchant perspective, the different dimension of security e-commerce, e-commerce security. Integrity. Okay, integrity ni tahulah integrity Kalau dari sudut customer, has information I transmitted or received been altered? So, adakah information yang customer masukkan itu diterima? Yang telah company terima, diubah ke tidak? So, kalau tak ubah, maksudnya informasi tu betul-betul teluslah daripada customer masuk ke syarikat atau diterima oleh syarikat sama macam apa yang customer luahkan atau customer isi lah. Luahkan tu kalau misalnya mungkin komplain ke komplimen. Tapi kalau data-data daripada customer itu sendiri seperti data peribadi, so adakah data tersebut sama dan juga data tersebut tak diubah? So, itu yang customer harapkan. So, kalau merchant perspective atau daripada syarikat, has data on site been altered without authorization? Is data being received from customer valid? So, kalau daripada syarikat pula, syarikat akan query. Syarikat akan tanya, okay, adakah data yang diterima itu memang tak diubah? Maksudnya, customer tak mengubah sendiri. So, adakah data yang diterima daripada customer itu valid atau customer tipu? Okay, so kita nak valid tu maksudnya betul lah, benar atau tak benar. Okay. So, itu adalah dari perspektif integrity. So, kalau non-repudiation, okay, can a party to an action with me later deny taking the action? Atau kalau ikut macam can a customer deny ordering product? So, kat sini kalau ikut daripada customer, okay, boleh ke satu pihak itu, okay, kalau tengok sini, can a party to an action with me later deny taking the action? So, boleh tak kalau misalnya apa yang customer request itu tidak dipandang kira atau tidak diambil tindakan oleh syarikat. Okay. Tetapi kalau ikut daripada syarikat pula, okay, boleh ke customer tu bagi tahu yang mereka tak
deny ordering product. Maksudnya customer deny ordering product. Customer bagi tahu customer tak order pun produk tersebut. Boleh ke jadi macam itu? Okay, so itu adalah perspektif daripada syarikat lah. Kalau misalnya customer sendiri yang boleh claim yang saya tak order produk ni. So maksudnya di situ akan ada masalah dari segi security system lah. So mungkin customer memang tak order tapi ada orang lain orderkan untuk customer macam itu. Tapi alamat tu mungkin alamat yang lain tapi pakai nama customer tersebut. Maksudnya ada penipuan kat situ tapi yang kena bayar customer tu. So di situ akan ada berlaku kecelaruan lah. Okay, dan maksudnya ada masalah security kat situ. Seterusnya adalah authenticity, kebenaran. Who am I dealing with? How can I be assured that the person or entity is who they claim to be? Okay. So, customer perlu tahu tentang dengan siapa dia berurusan. So, orang tu boleh dipercayai ke tidak? Okay. Dan juga, adakah mereka adalah seperti yang dinyatakan. Maksudnya, kalau dikata dia adalah HR manager atau mungkin dia adalah marketing manager yang menguruskan ordering daripada customer. So, syarikat perlu tahu yang orang tu adalah memang betul-betul marketing manager, bukannya penyamar ke, bukan orang tipu-tipu ke. Tetapi kalau dari sudut syarikat, okay, what is the real identity of the customer? So, apakah identiti sebenar customer ni? Adakah dia betul-betul customer atau dia scammer? Okay. So, dalam hal ini, kalau yang melibatkan scammer, tak semestinya syarikat jadi scam kepada customer. Customer juga boleh scam syarikat. Customer buat ordering, tapi customer claim dia tak buat ordering. Tu maksudnya dia scam syarikat lah tu. Seterusnya adalah confidentiality. Can someone other than the intended recipient read my messages? So, ini adalah rahsia lah, PNC lah. Okay. So, adakah orang lain boleh baca apa yang customer tulis selain daripada PIC tersebut? Okay. So, kalau dia bersyarikat pula, are messages or confidential data accessible to anyone other than those authorized to view them? So, kalau di pihak syarikat pula, adakah orang lain boleh akses data tersebut selain daripada customer itu sendiri? Contohnya macam gini customer dia menulis komplain atau dia tulis compliment tu macam pujian lah kepada syarikat melalui phone dia. Okay. So then customer kata dia sendiri yang tulis message tersebut untuk diberikan kepada syarikat. Tetapi syarikat juga boleh meragukan. Maksudnya siapa yang boleh akses phone tu selain daripada awak? Siapa yang boleh menggunakan telefon tersebut selain daripada customer itu sendiri? Mungkin adik-beradik dia, mungkin anak dia atau mungkin orang-orang yang rapat dengan dia yang tahu password dia dan juga boleh masuk ke ruangan komen tersebut untuk komen. Okay. So, seterusnya adalah privacy. So, can I control user information about myself transmitted to an e-commerce merchant? So, kalau daripada merchant pula, daripada kilang, what use, if any, can be made personal data collected as part of e-commerce transaction? Is the personal information of customer being used in authorized manner? So, kat sini apa yang customer punya perspektif tentang privacy adalah, boleh tak saya control informasi yang saya masukkan kepada atau yang saya berikan kepada syarikat? Okay. Contohnya macam bila saya daftarkan saya punya account bank dengan satu laman web untuk memudahkan saya buat transaksi. Okay. So, bila saya dapat bukan tracking number, TAC number ke, bila saya buat transaksi pembelian. Okay. So, boleh ke saya control, maksudnya saya tak nak orang tahu. Okay. So, encrypted. So, nombor-nombor yang saya masukkan semua dia jadi star je. Boleh tak saya control benda tersebut? Itu maksudnya customer dia nak privacy lah. Dia tak nak orang tahu tentang data peribadi dia. Tetapi kalau daripada syarikat, okay, so what use, if any, can be made of personal data collected as part of being transaction? So, adakah data-data yang diberikan itu adalah data-data yang memang diperlukan oleh syarikat? Okay, so adakah data yang diberikan itu memang customer nak gunakan untuk jalankan transaksi atau berkaitan dengan syarikat punya keperluan? Okay. So, seterusnya adalah availability, keadaan. Okay. Can I get access to the site? So, ini adalah customer lah. So, dia nak apa yang dia request tu ada dekat site.
Okay. So seterusnya kalau di pihak syarikat pula, is the site operational? Adakah syarikat ini beroperasi untuk membantu, bukan membantulah, maksudnya beroperasi untuk digunakan oleh syarikat. Okay. So macam ni, apa maksudnya availability ni adalah semua um, aktiviti atau apa sahaja pautan yang berada dekat dalam website tersebut, adakah syarikat boleh gunakan? Adakah memang beroperasi atau tu hanya sekadar gambar dan hiasan sahaja yang tak ada function? Okay. So kalau misalnya ada, of course syarikat kena sediakan function untuk setiap detail-detail tersebut, seperti mungkin ada arrow kat dalam tu ke, mungkin ada gambar tong sampah ke, mungkin ada gambar bakul ke, bakul kuning ke. Jadi customer aware ada benda-benda tersebut, dan syarikat perlu aware juga yang kegunaan benda-benda tersebut untuk apa kepada syarikat. Okay. So kalau bakul kuning, customer tekan, syarikat kena tahu tu untuk order. So kalau tong sampah, maksudnya untuk cancel order. Okay. Lepas tu kalau ada gambar tanda soal, maksudnya customer nak buat complain atau nak request something. So syarikat perlu aware tentang benda tersebut. Okay. So the tension between security and added value. Okay. So sekejap ya. Okay. So apa yang perlu ada antara security, okay, dan juga nilai-nilai lain. So security ni maksudnya dia nak protect kan, sebab ada protect syarikat dan juga protect customer. Selain itu, dia nak memastikan transaksi berjalan lancar tanpa ada orang ketiga. Okay. So dia kena pastikan, okay, proses security tersebut, okay, mudah digunakan. Okay. So the more security measure added, the more difficult a site is to use and slower it becomes. So kadang-kadang bila terlalu banyak security, menyebabkan proses pembelian atau proses transaksi itu menjadi lambat. Lepas tu satu website tu jadi berat. Jadi company kena tahu macam mana nak handle security yang macam mana yang dia nak pakai yang tidak membebankan syarikat dan juga tidak membebankan customer. Okay. Seterusnya adalah public safety and criminal use of the internet. Use of technology by criminal to plan crimes or threaten nation side. Okay. So syarikat juga perlu tahu tentang keselamatan publik dan juga trending terkini lah. Okay. Kriminal-kriminal yang menggunakan internet ni. Okay. So bila kita gunakan teknologi, of course selain daripada hacker tahu macam mana guna teknologi, kita juga kena tahu macam mana nak gunakan teknologi tersebut. So kalau kita hanya tahu benda yang basic saja, mungkin masalah lah untuk kita, sedangkan hacker ni dia lagi advance. Jadi sebab itu banyak syarikat besar perlukan IT department, perlukan bahagian IT unit yang kuat, strong dan updated. So untuk mereka boleh bantu syarikat protect segala data yang ada dalam syarikat. Okay. So seterusnya adalah security threats in e-commerce environment. Okay. So apa yang kamu perlu tahu tentang e-commerce environment, okay, dan juga apakah ancaman-ancaman security yang ada. 3 key points of vulnerable in e-commerce environment adalah client, server and communication. So ini adalah 3 perkara yang customer, okay, mesti client, server internet itu sendiri dan juga communication pipeline, internet communication channel berjalan dengan lancar. Sebab 3 perkara ini adalah sangat vulnerable. Vulnerable tu maksudnya bukan tak stabil lah, tidak kukuh lah. Okay. So dia boleh down, dia boleh ditembusi, boleh ditipu dan juga boleh di hack. Okay. So kena tahu macam mana nak apply security, okay, dekat 3 perkara ini. Okay. So yang pertama adalah klien itu sendiri kalau misalnya kena ancam. Okay. So tak dapat protection. So data-data mereka bocor, habis. Okay, customer akan lari daripada syarikat kita, malah dia akan sebarkan yang syarikat kita ini salah gunakan informasi yang telah diberikan oleh customer. Okay. So server pun sama jugalah, kita punya server. Server tu menghubungkan kita dengan dunia luar. So kalau misalnya ada hacker yang boleh hack server kita, dia downkan internet kita, dia menyebabkan sistem kita tak berjalan, website kita down, data portal kita down. So berbahaya. Mungkin dalam masa yang sama mereka akan gunakan waktu tersebut untuk culik atau mengambil data-data yang kita telah simpan dalam syarikat kita. Dan juga seterusnya adalah communication channel, of course. Okay. So kita akan
akan sentiasa ada noise. Noise tu maksudnya gangguan terhadap communication kita dengan orang luar. Contohnya bila kita keluarkan satu iklan, so antara noise-noise yang ada mungkin dari segi ancaman bunyi atau ancaman iklan daripada syarikat lain atau mungkin ancaman bencana alam. So yang kalau pasal bencana alam tu dia dah kira hardcore punya lah. So kita ambil yang paling ringan adalah ancaman daripada pesaing lain. Bila kita nak keluarkan satu iklan, okey, kadang-kadang sebelum iklan kita ada iklan kompetitor kita dulu, ada iklan pesaing kita. Selepas iklan kita akan ada iklan pesaing kita juga. So itu adalah gangguan-gangguan daripada customer untuk fokus direct dengan iklan kita sebab ada iklan-iklan lain yang lebih menarik perhatian ke sebelum atau selepas iklan kita, so menyebabkan customer boleh lupa tentang iklan kita. Okey, baiklah. Seterusnya cuba awak tengok ini adalah gambar aja tentang typical e-commerce transaction. So kita ambil dari tengah. Ini adalah Mission Web Server. So Mission Web Server digunakan untuk customer jalankan online shopping. Di samping kita juga menyimpan database. Okay. So daripada website atau Mission Server ni, okay, database menghubungkan syarikat dengan warehouse untuk bagi tahu tentang simpanan-simpanan yang ada, storan-storan yang ada, sama ada fizikal atau secara online. Okay. So online data store untuk jadi inilah syarikat berhubungan syarikat dengan customer, okay, untuk buat pembelian. So daripada Mission Server ni menggunakan internet, okay, untuk menghubungkan syarikat dengan bank daripada customer atau bank syarikat sendiri. Okay. So selain itu, okay, daripada tadi syarikat punya server menghubungkan database dengan warehouse dan juga menghubungkan warehouse dengan customer punya online customer service lah untuk bagi tahu dekat customer tentang availability of the product, okay, atau mungkin bila shipping nak berjalan. Okay, so info itu kita akan sampai kepada customer dan customer juga menggunakan internet untuk menjalankan pembelian lah. Mediumnya adalah internet tapi untuk ke website kita. Okay. So ni kalau boleh tengok, semua tempat ini adalah vulnerable. Semua tempat ini adalah tempat-tempat yang boleh hacker hack. Okay. Database, website kita, internet breach, dia akan menjaga internet down. So kita tak boleh hubungi dengan bank. Customer credit card bank pun sama boleh kena attack. Okay. Lepas tu dari segi wifi, kalau misalnya ada orang tap, so dia boleh track apa yang customer mau beli. Lepas tu daripada customer punya merchandise sendiri atau customer punya machine sendiri, okay, atau gadget. So saya adalah data tentang shipping. Okay, so ni adalah tempat-tempat yang vulnerable, tempat-tempat yang sangat rapuh di mana boleh dihack atau boleh diancam daripada orang yang tak sepatutnya. So kita ada malicious code. So ni adalah antara benda-benda yang atau ancaman-ancaman. Okay. Ada exploit kit, ada malvertising, drive-by download, virus, worm, ransomware, trojan horses, backdoor, bots dan juga bonnets. Okay. So ini adalah antara yang ni saya just bagi tahu kat awak je lah, tapi kalau awak nak tahu dengan lebih lanjut awak boleh google lah cek satu-satu ni. Okay. Ada beberapa benda yang kita biasa atau mudah sangat kena seperti malvertising, katanya adalah penipuan iklan. Okay. Seterusnya trojan dan horses, okay, ransomware, virus, worm ni adalah yang biasa kita kena. Tapi kalau yang backdoors, bot bonnet, drive by download, exploit kit ni, dia bergantung pada level security kita lah. Okay. So potentially unwanted program. Ini adalah program-program kita tak nak ada dalam komputer kita, tiba dia ada sendiri atau dia wujud sendiri. So ini adalah benda kita tak nak lah, seperti browser parasite, monitor and change user browser. So kita dah biasa pakai satu browser itu, tiba-tiba dia bertukar. Dia jadi browser lain pula yang kita nak gunakan untuk buat pembelian atau mungkin nak layari internet. Okay. So itu adalah browser parasite. Selain itu ada adware. Adware ni adalah contohnya macam pop-up advertisement yang tak perlu. Ada advertisement bertujuan untuk pamerkan iklan kepada kita, tapi ada iklan yang
berbahaya kepada kita, yang boleh salurkan kita dengan website yang ada virus, website yang ada ancaman. So seterusnya adalah spyware, track user keystroke, emails dan juga IM. So ini bahayalah. Ini adalah spy-spy yang kenal pasti kita ke mana, website apa kita pergi. Maksudnya kita gunakan internet itu untuk pergi visit apa semua dia boleh tahu, dan juga dia boleh kadang dia boleh ubah haluan kita. Contoh macam kita Google benda lain, keluar benda lain. So selain itu kita ada phishing. Phishing adalah third party to obtain confidential information. So phishing ni dalam macam memancing macam phishing. So dia memancing customer untuk pergi ke tempat lain atau third party lain. So tactic by social engineering, email scam, BEC phishing dan juga spear phishing used for identity fraud and theft. So biasanya phishing ni orang akan memancing kita untuk dapatkan data. Especially website-website banking. So pastikan awak punya website itu ada security lah. Kat atas tu biasa ada gambar mangga. So sebelum awak masuk ke awak punya personal data, tengok ada tak gambar mangga tersebut. Kalau ada gambar mangga tu maksudnya itu dekat ni kalau buka internet, buka Chrome, kalau awak buka je contoh awak tulis CIMB Click. Kat atas tu belah kiri sebelum www tu ada gambar macam logpad. So itu maksudnya dia beritahu link tersebut secure. Dah maksudnya link yang betul. Kalau misal tak ada gambar mangga dan link tu warna merah, maksudnya jangan masuk. Itu adalah phishing lah. Ada orang yang dah tap awak punya line internet, which is kalau awak masukkan data, mereka boleh copy data tersebut. So hacking ataulah hacking, cyber vandalism dan juga hacktivism. So hacking, hacker versus cracker. Kalau hack, dia masuk saja. Kalau crack, dia memecahkan. So biasanya mereka dua orang yang berbeza, tapi mereka mempunyai goal yang sama lah, which is mereka nak breach the data. So kalau cyber vandalism, disruption, defacing, destroying website. So dia akan mengdownkan sesuatu website itu. So kita ada targeting and bug bounty hunters, hacktivism. So ni adalah yang lain-lain lah, di mana ini adalah tim-tim yang biasanya terlibat dalam hack website. Lepas tu ubah hala tuju website, kita tekan lain pergi tempat lain. Tak pun function-functional website tiba-tiba tak boleh pakai. Dan juga mereka boleh hack account. Sama ada account bank atau account personal data information customer, data peribadi customer, atau mungkin account server. So itu adalah antara yang mereka boleh buat lah, dan sangat berbahaya. So data breaches. Organization lose control over corporate information to outsider. Over 1,470 breaches in 2019 and 17% increase over 2018. So apa yang dia beritahu dekat sini adalah terdapat banyak di mana-mana je ada je data breaches ni berlaku. Ikut tujuan lah. Dia tak adanya orang sahaja nak breach di data, tak ada. Tapi ada setengah orang yang bertujuan kenapa dia breach data tersebut untuk kegunaan dia lah. So bila data-data ni di-breach atau dipecah masuk, so mereka akan simpan, maksudnya mereka akan buat satu salinan. Kadang-kadang ada yang baik, dia just copy tapi dia tak kacau apa yang data yang dah ada dalam kita punya server tu. Itu okey lagi lah. Tetapi ada yang dah ambil data tu, dia delete kita punya data dalam sistem. Itu paling bahaya sekali. So Yahoo and Equifax are two of the most notorious. So Yahoo dulu bagus, tapi makin kelamaan Yahoo ni adalah satu website yang mudah sangat untuk orang hack. So itu Yahoo dah tak banyak digunakan. So Yahoo selalu keluar macam iklan-iklan tidak perlu. Yahoo selalu bila kita Google lain, bila kita search lain, keluar lain. So maka selepas itu timbullah Google Chrome, di mana dia punya perisian lebih ketat. Lepas tu dia punya software dia, bukan software, security system dia lagi bagus dan dia lagi ringan, memudahkan customer, dan customer lebih selamat, di mana Google sendiri ada dia punya
antivirus sendiri, Google Protection Services. Okay, dia akan protect customer dan protect data-data yang customer fill in dalam Google punya sistem. Okay. So, leading caused by hacking, unauthorized access or employee error neglect, ni samalah 3 perkara inilah yang menjatuhkan Yahoo. Okay. So, inside society, Equifax really big data hack. Okay, ni dia clean class discussion tentang Equifax. So, awak akan belajar tentang lebih lanjut tentang Equifax ni dengan Dr. Zuzaida for class tutorial. Soal credit card fraud and theft, one of the most feared occurrence. Okay, despite federal law limits on liability, hacking and looting of corporate server is primary cause. Central security data issue, establishing custom identity, e-signature, multi-factor authentication dan juga fingerprint identification. So ini adalah antara yang paling dahsyat sekali lah kalau kena. Sebab credit card ini dia akan menyebabkan customer kerugian besar. Okay. So ada orang yang tak subscribe, tiba-tiba dapat subscription tersebut. Tak pun tiba-tiba tanpa dapat notis, duit telah ditolak sebanyak RM3,000. Macam mana ni diorang boleh tolak access credit card kita ni? Itu yang bahayanya tu. So disebabkan perkara tersebut, sebab itulah banyak security updated untuk pengguna-pengguna kredit card ni. Seperti e-signature, sebelum buat apa pembelian, mereka akan authorize buat e-signature. Tak pun multi-factor authentication untuk akses kad kredit tersebut perlu dapat. Macam sebelum ni saya pernah tapi kenapa sekarang datang saya tak tahu. Bila saya nak buat transaksi gunakan credit card, so akan dapat satu SMS membenarkan saya ke tidak untuk membenarkan transaksi tersebut. Bila saya tekan yes, benarkan, barulah transaksi tersebut berjaya. Bila saya tekan no, dia akan batalkan transaksi tersebut. So saya rasa itu sangat baguslah. Okay. Dan seterusnya fingerprint identification, of course bila awak nak gunakan credit card setengah tempat dia gunakan fingerprint awak untuk authorize penggunaan credit card tersebut. Tak pun kalau awak ada account yang menggunakan credit card, so mereka akan minta fingerprint authentication daripada phone awak. So bila mereka dah read awak punya fingerprint dan betul awak yang gunakan kad tersebut, barulah mereka kasih transaksi itu berjalan. Social identity fraud dan juga theft, ini adalah lebih kurang macam pencuri lah. Okay. So mereka kalau kat US, mereka akan curi social security number. Kalau kita akan dia akan curi TAC number. So driving license ni kita jarang curi driving license. Biasa orang memerlukan IC number, okay, untuk buat loan. Okay. Credit card number, username and password ni adalah perkara-perkara yang biasanya dicuri lah. Okay, so kita kena sangat berhati-hati dan sangat teliti bila kita nak buat pembelian online menggunakan especially kad kredit atau kita punya online banking services. So kita ada spoofing, farming and spam, which is junk website. So kalau spoofing adalah attempting to hide one Android identity by using someone else's email or IP address. So kita dikaburi. Kita tak dapat data yang sebenar. Mereka guna data bayangan je untuk tunjukkan identiti orang tersebut atau identiti seseorang itu. Tapi sebenarnya itu bukan identiti orang lain. Spoofing ni ada bagusnya dan ada tidak bagusnya. Bagusnya adalah dia nak protect honor of the mungkin user tersebut lah. Tetapi tidak bagusnya adalah bila bukan user tu yang menggunakan transaksi tersebut, tapi ada orang lain yang menyamar. Okay, itu yang bahaya tu. Farming, automatically editing a URL to different addresses to benefit the hacker. Ni biasa hacker lah terlibat dalam farming ni. Dia directkan, kita nak pergi website lain, tiba dia pergi ke tempat lain. Kita nak pergi jalankan transaksi dengan syarikat tersebut, tiba-tiba duit tak masuk ke syarikat tersebut, tapi duit kita ditolak. Maksudnya dia salurkan kita ke tempat lain. So, setiaplah spam junk website, a full collection of advertisement for other site which may contain malicious code. Okay. So, ialah spam atau website-website yang tidak perlu, yang bila kita nak tekan je keluar iklan, tekan keluar iklan. So dia lebih kurang macam paksaan lah, especially kalau kita selalu terdedah dengan apa tau, Shopee punya spam. Okay, kita tekan nanti keluar Shopee punya iklan, Shopee punya bar, Shopee punya tab. Kita tak perlu komen tersebut. So itu sebenarnya dia nak bersaing lah, dia nak promote Shopee dengan Lazada ni, dia rajin buat yang spam website ni sebab dia nak orang sentiasa visit website dia, okay, untuk
buat pembelian. Tapi orang biasa pangkah je kan. So, itu kalau yang itu positive side lah, tapi negative side pun ada juga. Kita tekan tiba keluar tak sepatutnya online casino lah, apalah kan. Okay. So sniffing and man-in-the-middle attacks. Okay, so kalau sniffer, eavesdropping program monitoring network can identify what network trouble spot can be used by criminal to steal property information. So sniffer, sniffing ni adalah kalau bahasa Melayu macam cium lah. So mereka boleh hidu, okay, mereka boleh mencuri atau copy. Okay, program-program monitoring network ni maksudnya satu-satu network itu mereka tahu macam mana pergerakan network tersebut ke mana-ke mana, hubungan syarikat dengan orang luar, siapa, okey. So, mereka juga boleh tahu tentang ke mana hala tuju network tersebut bila customer nak pergi. Bila customer tekan enter, customer nak ke mana. So, mereka boleh tahu. So, boleh digunakan untuk cari informasi. So, seterusnya adalah email wiretap, recording email at the mail server level. So, ini adalah kita jarang berlaku ni. Kalau dulu pernah ada setiap email yang keluar, setiap email yang masuk, dia dapat datanya. Tu yang bahaya tu. Okay. So, kalau email tersebut bentuk informasi, it's okay. Tapi kalau email tersebut adalah info-info peribadi yang tak boleh di-share dengan orang lain, private and confidential lah, tu membahayalah. Okay. So, man in the middle attack. Okay, attacker intercept and change communication between two party who believe they are communicating directly. Okay, so mereka ada orang tengah, sama ada secara visible atau secara invisible. Okay, sama ada nampak atau tak nampak, mereka ni sebagai orang tengah yang menghubungkan antara satu parti kepada parti lain, antara satu pihak kepada pihak yang lain. Kadang-kadang mereka ubah haluan komunikasi tersebut ke orang lain. Okay, tapi orang tu adalah orang tipu. So dia menyamar je. Tu berbahaya tu. Insider attack. Biggest financial threat to business come from insider embezzlement. So biasanya kalau ancaman melibatkan finance sebenarnya datang daripada dalaman itu sendirilah. Di mana kalau dalamannya lemah, of course siapa-siapa je boleh ancam untuk ganggu sistem finance satu syarikat itu. Employee access to privilege information. So biasanya kalau employee nak access ni perlu beberapa authentication yang perlulah. Okay, untuk elakkan daripada orang yang tipu masuk. Dan juga customer yang nak masuk ke kita punya sistem nak tengok dia punya data hanya customer yang maksudnya customer hanya boleh tengok data dia saja. Tak boleh tengok data orang lain. Okay. Post security procedure maksudnya dari segi prosedur-prosedur lemah. Sebab itulah attack tu mudah berlaku. Sama jugalah macam awak punya security guard. Okay. Kalau ada dekat bank ke kat hotel semua. Kalau misal security guard seorang untuk jaga bangunan 50 tingkat, 4 pintu. Tidak ke perompak mudah nak masuk dalam syarikat tersebut untuk merompak sebab kita punya security system kita sangat nipis. Maksudnya seorang, mana cukup, kaki tangan tak cukup kan? Okay. So insider more likely to be source of cyber attack than outsider. So biasanya orang dalam sendirilah yang menyebabkan cyber attack ni sebab orang dalam yang tahu selok-belok syarikat. Orang dalam yang tahu tentang server dan juga maksudnya kita punya network. Okay. So, ni boleh design software, ni tak adalah yang bawah-bawah tu contohnya saya bagi cakap je lah. Kalau design software yang sangat remah dan rapuh, orang mudah nak attack dan jatuhkan software tersebut. Okay, so kita perlu design software yang dia punya encryption code dia sangat teliti, lepas tu dia punya security pun ada. Okay, so untuk mengelakkan orang daripada boleh access dan juga boleh hack kita punya software. Social network security issue ni pun sama jugalah. Social network pun banyak juga terlibat dengan penipuan online lah. Okay. So, kalau yang common kita tengok macam virus lah atau site takeover lah atau identity fraud lah. Tetapi untuk zaman sekarang, okay, ada banyak penipuan-penipuan yang mungkin boleh berlaku. Contohnya, saya pernah tengok satu live TikTok ni pukul 3 pagi dan saya rasa macam saya dah tengok dah pukul 10 pagi sebelum tu. Iklan yang sama, cara cakap yang sama. So, video tunjukkan also sama. Orang tak ada tapi nampak tangan-tangan je. Okay, which is orang yang jual telefon online. Macam itulah. So, bukan telefon online je. Ada apa tadi cuba saya tengok
Oh, telefon lah, gadgets. Dia susun dekat macam atas satu dulang yang boleh pusing tu. So, dulang tu kek pusing sambil tunjuk perfume-perfume dia. Sambil tengok gadget-gadget, perfume-perfume apa benda lah yang dia jual tu kan. So, bila saya tengok, maksud saya tak perasan pun, saya tengah buat kerja lain. Tapi, dia bim sama saya. Rasa macam saya dah dengar dah pukul 10 pagi tadi. Ayat yang sama, cara yang sama. Lepas tu saya pun try lah komen. Saya tanya apa kalau saya beli 2 boleh dapat free shipping tak? Yang viewer tak ramai. So, bila saya komen, tak baca pun. Bila saya scroll ke atas, semua orang cakap, komen kena palau. Ini komputer je ni, tak ada orang pun dalam ni. Oh, saya beritahu rupanya ni adalah penipuan. Di mana mereka kata mereka yelah buat video live, tapi sebenarnya mereka hanya playkan recording sahaja. So, berbahaya juga. Cuba kalau orang lain dapat recording tersebut dan orang lain playkan recording tersebut dekat akaun mereka. So, mereka buat live. Macam mereka juga boleh meniru, maksudnya orang akan beli dengan syarikat orang lain, tapi iklan tu orang lain yang buat. Okay. So, contoh lain macam tu lah, itu contoh macam TikTok. Lepas tu lain macam Facebook. Tiba-tiba kata klik di sini untuk claim voucher anda. Bila tekan rupanya anda dah stuck dekat website yang ada virus. Berbahaya lah. So, mobile platform security ni adalah security yang yang terlibat secara direct kepada awak melalui phone awak. Kadang-kadang melalui panggilan, kadang-kadang melalui SMS, samalah akan ada kadang-kadang ada yang telus, kadang-kadang ada yang tipu. Okay. So, ni class discussion. Okay, cloud security issue. So, cloud security ni adalah security yang menyebabkan simpanan secara online lah. So, ini pun sama juga. Kan saya beritahu saya pernah subscribe online cloud, which is Google Cloud Services 1 tera. So, after beberapa months saya gunakan, tiba-tiba account tersebut freeze sebab dia kata violation of Google punya security issue macam itulah. So, dia terus froze kat akaun tersebut dan bila saya contact dengan owner saya beli akaun tersebut sebab saya nak tarik balik data saya dah tak boleh. Dia dah hilang. Dia dah lesak. Dah tak boleh dah nak contact dia dah. Matikan akaun dia. So, it's a loss for me. Okay, bukan loss dari segi kos pembelian software tersebut tapi loss data-data yang saya dah masukkan dalam tu. Okay. So, saya masuk pada Internet of Things security issue. Ini adalah isu-isu yang melibatkan internet lah. Tentang link yang dihubungkan. Lepas tu, tentang device-device yang kita gunakan untuk berhubung menggunakan internet. Lepas tu, dari segi environment sekeliling. Sebab dia nak kena protect dia punya internet security lah. Okay, untuk buatkan customer lebih rasa selamat dan juga menjaga syarikat punya identiti supaya tak dicuri. Okay. So, teknologi solution, ni banyaklah teknologi-teknologi yang membantu kita untuk halang daripada virus ni attack kita. Okay. So, protecting internet communication which is encryption. Pernah tahu kan encryption kan? Saya rasa pernah ajar awak pasal security ni lah. Di mana bila awak gunakan satu aplikasi atau awak gunakan satu device dalam tangan awak. So, bila device tersebut minta update security, awak perlu update sebab update security system maksudnya buatkan awak punya security sentiasa up to date. So, untuk elakkan daripada mudah diancam dengan hacker-hacker terkena makin ramai. Selain itu juga dia bertindak sebagai pelindung lah kepada customer bila kita gunakan link yang betul atau teknologi yang betul. Okay. So, protected network ada banyak lah. Ada firewall, ada proxy server, IDS, lepas tu IPS. Seterusnya adalah protecting server and client, security and client. So, ni banyak lah. Di mana kita kadang-kadang ada security yang sebenarnya dia bukan security. Dia menyamar je security. Okay. So, kita kena berhati-hati dengan siapa kita berurusan. Kalau betul dia security dan dia cuba tahan awak sebab awak buat pembelian online, minta dia punya batch dan juga dia punya data. Betul tak dia ni? Kan ni hanya tipu, hanya scam saja. Polis pun dia scam orang juga tu. Jadi hati-hati. Okay, aku available to achieve economic security. So, ni awak boleh cek sendirilah. Okay, encryption,
lepas tu network security protocol, lepas tu virtual press network, authentication procedure, okay, proxy server, so antivirus software, automated software upgrade dan juga instruction. Sorry, ada dua lagi. Instruction dan juga detection and prevention. Dan yang terakhir adalah firewall. Firewall ni samalah pendinding yang melindungi syarikat kita daripada mudah-mudah kena breach. So yang adalah encryption, nak boleh tengok dekat sini. So encryption adalah adalah apabila data yang kita masukkan itu diubah daripada teks yang kita boleh baca kepada satu bentuk macam matrix tu. Okay. So dia macam ada simbol-simbol dia. So kita masukkan data tu berjalan, dia akan sebelum berjalan dia akan ubah jadi itulah ikon-ikon pelik-pelik tu. Okay, atau hijau-hijau, benda-benda hijau tu kan. Matrix tu. So bila sampai dekat customer punya device, dia akan auto translate jadi satu data yang boleh dibaca. Jadi sepanjang perjalanan tu, kita dilindungi dengan encryption of data lah. Okay. So digital envelope pun sama jugalah. Okay. Digital envelope ni, sekejap. Perlu tak awak cover? Oh sorry. So untuk digital envelope awak tak perlu cover, tak payah baca. Okay, ni adalah firewall saya beritahu tadi adalah pendinding untuk syarikat punya website atau kita punya website. Lepas tu proxy. Proxy tu maksudnya yang 172.168.216 tu adalah proxy lah, di mana setiap syarikat ada proxy-nya sendiri dan tidak sama dengan syarikat lain. Identitinya juga tidak sama. So proxy ni kita kalau tak ada kita boleh mohon untuk subscribe polisi ni lah. Firewall inilah, tapi kalau misalnya dah ada, kita kena sentiasa upgrade jadi yang latest. Okay. Sorry, tu firewall proxy. So kalau proxy ni kalau misalnya tak ada, so awak boleh apply lah untuk dapatkan proxy khas sendiri. Dan setiap syarikat proxy dia berbeza-beza. Okay, so ni tak ada ni function of firewall tadi. Kalau firewall biasanya daripada client komputer. Dia tidak melibatkan internet pun kita boleh access firewall ini. Tetapi bila ada internet, so daripada orang luar yang nak akan masuk ke syarikat firewall lah yang akan buat tapisan dan juga perlindungan kepada customer. Okay, so ni adalah protecting server and client. Okay, sekejap sorry. So operating system application software security enhancement, maksudnya kita sentiasa upgrade dan enhance kita punya security system kita. Okay, kadang-kadang satu komputer itu kadang bukan hanya satu saja antivirus software yang digunakan, tapi kadang beberapa. Antivirus software ini sebab kadang-kadang ada yang dia boleh tapis virus ini dengan bagus, tapi ada antivirus lain dia tapis virus jenis ini dengan bagus. Jadi dia nak selamat, dia subscribe dia subscribe atau dia beli dua-dua antivirus tersebut untuk protect komputer dia dengan lebih inilah bagus. Okay. So antivirus software easiest and least expensive way to prevent threats to system integrity. Okay. So maksudnya dengan menggunakan antivirus software, dia adalah paling mudah dan paling murah untuk selamatkan atau menjaga sistem sama ada orang atau syarikat. So seterusnya management policy, business procedure and public law. Ini adalah undang-undang lah, yang menjaga syarikat juga menjaga sistem supaya tidak mudah dihack. Worldwide, companies spend more than $124 billion on security hardware, software and services. Okay. So managing risk include technology, effective management policy, public law and active enforcement. So ni adalah perkara-perkara yang berisiko yang kita kena protect teknologi. Okay, bila kita upgrade teknologi yang baru, yang latest, kita nak protect daripada tak kena hack. Okay. Lepas tu effective management policy, polisi syarikat, okay. Polisi untuk berhubung dengan customer melalui online, polisi untuk dapatkan customer punya feedback secara online, online survey yang syarikat buat. So kita nak protect benda tersebut yang sangat berisiko. So adalah undang-undang, okay. So untuk elakkan daripada kita terpesong, kita buat perkara tak sepatutnya, sebab itulah kita kena sentiasa update kita punya
software, kita punya sistem supaya public tahu nak protect kita macam mana. Okay. So, ini adalah security plan management policies. So, kita buat risk assessment, kita assess risiko tersebut. Adakah satu software atau satu network tersebut mudah untuk diracun atau mudah untuk di-breach atau mudah untuk ditembusi oleh orang yang tidak sepatutnya. Okay. So, seterusnya adalah dari segi uh, security policy. So, polisi-polisi tentang keselamatan also sentiasa kena jaga. So, implementation plan dari segi security organisation. Kena ada satu security yang kita hire untuk lindungi syarikat kita daripada kena hack. Access control kita kena jaga-jaga. Jangan mudah-mudah bagi orang password untuk orang lain boleh access. Okay. So, authentication procedure including biometric. So, biometric ni banyaklah. Ada dari segi penglihatan, ada pakai cap jari semua. So, itu adalah contoh satu authentication. Di mana kalau cap jari kita tak sama dengan apa yang dah di-set dengan syarikat, maksudnya company akan halang daripada kita boleh akses data tersebut. Okay. So, seterusnya adalah authorization management system. Ini dari segi pengurusan lah. Siapa orang atasan yang boleh akses data tu? Siapa orang atasan yang boleh akses data ni? So, itu adalah authorization policy organization management system. Okay. So then developing an e-commerce security plan. Yang pertama adalah perform a risk assessment. Kita buat semakkan. So kat bahagian mana yang problem. Yang kedua, develop security policy. So kita hasilkan satu security policy. Okay, untuk elakkan daripada masalah tersebut berlaku lagi sekali. So dalam nombor 2 ini, kita juga perlu rancang apa yang patut kita lakukan untuk elakkan daripada data tersebut pecah. Mungkin kita kena tambah lagi antivirus. Atau mungkin kita kena tukar orang yang menjaga data-data tersebut. Okay. So yang ketiga, develop an implementation plan. So apa yang kita rancang tadi, kita kena buat kertas kerja. Okay, macam mana kita nak buat dia, macam mana kita nak pastikan permohonan atau perancangan kita itu berjalan dengan lancar. So nombor 4, create a security organisation. So kita ambil orang untuk jaga kita punya data tersebut atau mungkin sistem tersebut. Okay. So kita mungkin upah mana-mana syarikat yang kita rasa bagus. Okay. So yang kelima, perform security and audit. So kita kena buat juga audit tentang keselamatan daripada mungkin data-data pecah masuk ke apa. So kita kena jaga. Okay. So itu adalah 6 process of developing e-commerce strategic plan. So ni discussion. So saya adalah the role of law and public policy. So ini saya tak beritahu banyak lah. Di mana kalau kat Malaysia, kita ada SSM, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. So di sini kita boleh buat report dan kita boleh buat aduan lah sekiranya kalau kita kena attack atau kalau bisnes kita kena ancam dengan hacker-hacker. Okay. So, e-commerce payment system pun sangat kena jaga berhati-hati supaya tidak mudah kita bagi kita punya password dekat orang. Tak pun bila kita nak access tu, pastikan dia di machine atau di machine yang memang legit. Kalau misal CMB, memang keluar daripada machine CMB yang betul-betul CMB yang pasang. Maybank, okay. Pastikan kita keluarkan, maksudnya bila kita nak draw online. So, pastikan dia adalah tempat yang legit, tempat yang betul-betul tak menipu. So, saya adalah e-commerce payment system. Okey, yang seterusnya adalah bila kita buat transaksi online atas talian. Saya rasa anda semua mesti pernah buat kan? Contoh paling senang, bila senang buat pembelian dekat Shopee. So, Shopee ada akaun dia sendiri yang di mana kita boleh top up untuk kita buat pembelian. Okey. Tetapi kita juga boleh online transfer daripada akaun bank kita pergi ke akaun Shopee. Cuma kita kena betul-betul isi lah data apa yang diperlukan. Dan lepas tu dia nak authorize daripada kita betul ke kita ni atau mungkin ada orang lain cuba tiru identiti kita dengan cara mereka akan SMS atau mereka akan CMB daripada kita punya device personal akan minta authorization kita untuk benarkan orang access. Okay. So, how an online credit card transaction work? So, ni saya akan ceritakan dalam kelas akan datang. Nanti akan ada topik khas pasal credit card dan transaksi. So, seterusnya alternative online payment system.
Okay. Masa tadi saya bagi tahu kalau dulu kita direct daripada akaun bank sendiri bayar kepada syarikat. Tapi sekarang kita ada banyak orang tengah boleh bantu kita seperti PayPal. PayPal ni maksudnya kalau kita nak transfer duit ke overseas atau nak buat pembayaran daripada overseas kepada syarikat kat overseas, so bila kita buat pembelian, okay, selagi pembelian tersebut tak settle, duit takkan keluar. Okay. Contohnya, kalau saya nak buat pembelian satu benda daripada Indonesia, saya gunakan PayPal. Selagi barang tu tak sampai kat saya tak payah nak release duit saya. Okay. So, untuk keselamatan saya lah. Selain itu sama juga macam Shopee, macam Touch 'n Go e-wallet di mana mereka ada akaun mereka sendiri yang kita boleh transfer terus daripada bank kita ke akaun tersebut dan kita hanya gunakan duit dari akaun tersebut, which is dia punya damage dia kurang lah. Okay. So, mobile payment system, ni pun sama jugalah dengan gunakan mobile payment seperti awak punya Apple Watch atau iPhone atau mungkin awak punya Android. So, kita ada wallet services di mana awak boleh jadikan dia sebagai wallet. Okay, awak perlu top up lah setiap minggu atau setiap bulan untuk pastikan kredit dalam online payment tu cukup. So, which is jadi dia bukan simpan dalam device kita pun, dia simpan dalam cloud kita sebenarnya. So, bila cukup maksud mereka boleh tolak duit daripada akaun tersebut lah untuk buat pembelian. Seterusnya adalah electronic billing. Ni billing-billing kalau dulu kita hantar secara tradisional. Maksudnya surat hantar ke rumah. Tak pun kita kasih just receipt dia je kat rumah. So, berbahaya. Kadang-kadang orang boleh tengok data-data yang private kat situ. So, sebab itu sekarang kita gunakan electronic billing. So, apa-apa awak boleh email direct kepada saya untuk menyelamatkan dua-dua belah pihak. Okay. Data customer, mungkin customer tak nak tahu alamat rumah dia dekat mana. So, untuk elakkan daripada orang curi-curi baca invoice atau receipt tersebut atau bill tersebut, so awak boleh hantar direct je ke email saya. Dengan itu, habis dah for this chapter. Okay, so saya harap semua boleh faham dengan satu persatu sebab chapter ni agak panjang. So, kalau ada apa-apa boleh contact saya. Okay, alright, so thank you everyone. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.